Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Pio Amin selaku duta bagi produk Al-Quran 35 dalam 1 yang dikeluarkan oleh Adi-Azhar Trading Sdn Bhd. Hari ini nak berkongsi tentang kelebihan dan juga perkara-perkara yang anda perlu tahu. Kenapa anda perlu untuk memilih dan mendapatkan segera Al-Quran 35 dalam 1 keluaran Adi-Azhar Trading Sdn Bhd. Kadang-kadang ada yang bertanya pada kita, apa yang menyebabkan harganya agak eksklusif berbanding dengan Al-Quran lain. Jadi kali ini anda akan bersama dengan saya. Jangan ke mana-mana sebab kita nak ceritakan tentang kelebihan-kelebihan yang wajib untuk anda tahu berkaitan dengan Al-Quran Adi-Azhar Trading Sdn Bhd. Okeylah, yang pertama sekali, apa yang menarik bagi Al-Quran 35 dalam 1, kita memilih Al-Quran yang tepat, yang sahih dan telah disemak oleh pakar-pakar ataupun panel-panel yang berkelayakan dan bertauliah. Oleh sebab itu, dalam Al-Quran 35 dalam 1 ini, anda akan dapat lihat dan anda boleh semak sendiri kesahihan dan keturunan Al-Quran ini dengan wujudnya cop Kementerian Dalam Negeri. Seperti mana yang kita tahu, undang-undang dalam negara kita mewajibkan kepada sesiapa sahaja yang nak mengeluarkan naskah Al-Quran, dia tak boleh keluar Al-Quran macam tu saja. Tak boleh tulis, tak boleh cetak, print, begitu saja, tak boleh. Kita perlu melalui proses undang-undang yang ketat oleh pihak kerajaan Malaysia. Antara undang-undang yang ditetapkan adalah setiap Al-Quran, naskah-naskah ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibaca dan akan diamalkan oleh seluruh golongan masyarakat wajib disertakan dengan cop Kementerian Dalam Negeri, cop KDN, yang menunjukkan bahawa Al-Quran ini adalah Al-Quran yang betul-betul sahih, betul-betul tepat pada setiap apa yang ditulis, pada setiap apa yang dibentangkan kepada anda. Bermakna setiap baris, setiap huruf, setiap perkataan, setiap tanda berhenti dan tanda mula yang ada pada Al-Quran 35 dalam 1 ini telah disahkan oleh panel-panel yang berkelayakan, panel-panel yang bertauliah, bukan sahaja dari segi mereka yang ada kepakaran tentang ilmu ayat-ayat suci Al-Quran. Ada Al-Quran yang tidak disertakan dengan cop KDN, maka di dalamnya akan ada perkara-perkara yang sensitif. Contohnya tertukar perkataan, tertukar baris, salah huruf. Kita tak nak perkara ini berlaku pada Al-Quran 35 dalam 1 Adi-Azhar Trading Sdn Bhd. Dan antara perkara yang lain, kalau kita tengok Al-Quran di luar sana, kalau anda beli satu Al-Quran, anda akan dapat satu manfaat. Maknanya anda buka Al-Quran, anda baca, ataupun anda buka Al-Quran, anda baca terjemahan. Itu sahaja. Tetapi berbeza dengan Al-Quran 35 dalam 1. Apa maksud 35 dalam 1 tu? Ini yang kita nak bagi tahu. Sebenarnya 35 itu adalah manfaat dan kelebihan yang terdapat dalam satu naskah Al-Quran. Antaranya, walaupun nampak tebal tetapi cukup ringan, sebab kertas yang digunakan adalah kertas yang cukup istimewa, kertas yang terpilih yang akan mengurangkan beban berat Al-Quran ini sendiri. Al-Quran ini mempunyai terjemahan ayat suci Al-Quran. Tulisan yang digunakan, khot adalah khot yang paling terbaru, khot yang jelas, khot yang besar, tulisan yang mudah dibaca. Dalam ayat suci Al-Quran 35 dalam 1 keluaran Adi-Azhar Trading Sdn Bhd ini juga terdapat huraian dan juga kumpulan hadis-hadis sahih daripada kitab Riyadhus Salihin. Dalam masa yang sama, dalam ayat suci Al-Quran 35 dalam 1 ini adanya rangkaian ataupun indeks doa. Contohnya dalam surah Yunus, surah ke-10, muka surat ke-218. Juzuk yang ke-11 ini anda boleh lihat ayat 81 dan 82 ini yang berwarna biru ini pada terjemahannya adalah satu doa. Doa yang selalu diamalkan untuk menghindarkan sihir dan ilmu hitam. Iaitu kalau kita baca pada ayat 81 ini, majitum bihis sihr,
innallaha sayubtiluhu innallaha la yuslihul amalal mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Pada Al-Quran ini kita tak nampak dia hanya petunjuk tajwid saja, tetapi pada terjemahan kita nampak yang berwarna biru di setiap terjemahan Al-Quran ini adalah doa. Namun seperti mana yang kita tahu, dalam Al-Quran ini ada banyak lagi doa-doa yang ma'thur yang diturunkan kepada kita. Untuk melihat doa-doa ini daripada surah Al-Fatihah, surah yang pertama sehinggalah surah yang terakhir, maka anda boleh pergi kepada muka surat 658 dalam Al-Quran 35 dalam satu ini yang diberi tajuk dengan indeks doa. Tengok pada nombor 36, doa memohon dicukupkan keperluan. Anda cari doa itu pada surah At-Taubah ayat ke-129. Ayat ke-129 surah At-Taubah muka surat 207. Seterusnya ada rujukan tajwid. Anda akan diberikan rujukan dan juga huraian-huraian tentang tajwid. Anda dapat lihat adanya warna merah pada huruf waw, adanya warna oranye pada huruf waw, adanya warna hijau pada huruf mim. Apakah maksud warna-warna ini? Kita boleh lihat pada perkataan ataupun pada petunjuk yang di bawah. Warna oranye adalah bermaksud 2, 4 dan 6 harakat. Jadi ini adalah bacaan pada hukum tajwid mad arid lil sukun. Contohnya kita baca pada muslihun, boleh baca 2 harakat. Contohnya muslihun, boleh baca 4 harakat. Muslihun, boleh baca 6 harakat. Muslihun. Jadi berwarna oranye waw ini membawa maksud boleh baca 2, 4 dan 6 harakat. Kalau warna merah bermaksud 4 atau 5 harakat. Contohnya kita tengok adanya huruf waw pada ayat yang ke-11 dan di atasnya ada tanda panjang. Ada tanda panjang. Nak baca berapa harakat? Kita boleh baca 4 atau 5 harakat. Contohnya qalu, boleh, ataupun qalu. Lu itu boleh jadi 4 ataupun 5 harakat. Dalam masa yang sama, apa yang kita boleh tekankan lagi pada perkataan-perkataan yang penting. Contohnya kita lihat pada warna hijau. Warna hijau bermaksud dengung. Inna pada perkataan innama nahnu muslihun. Kita tak boleh baca innama, kita kena dengung dengan lamakan pada perkataan dengung. Contoh in. Jadi nak tahu dengung ke tidak, adanya warna hijau membawa petunjuk berbunyi dengung. Ada juga yang berwarna biru yang bermaksud qalqalah. Kalau kita lihat pada ayat yang ke-19, kalau kita lihat pada ayat yang ke-19 surah Al-Baqarah, kita dapat lihat dan jumpa perkataan qalqalah sughra yang kita baca yaj'aluna qalqalah, ataupun pada ayat ke-17 surah Al-Baqarah la yubsirun. Jadi perkataan yub itu membawa petunjuk kepada qalqalah. Jadi ini memberikan kemudahan kita untuk membaca ayat suci Al-Quran dengan sifat, dengan kaedah, dengan cara yang sebenar mengikut petunjuk tajwid yang ditekankan. Dalam masa yang sama, yang paling penting yang menjadi permintaan ramai oleh seluruh golongan masyarakat, di dalamnya ada panduan waqaf dan ibtida'. Waqaf dan ibtida' ini adalah satu panduan kepada kita untuk memudahkan kita bagi membaca dan berhenti pada ayat-ayat yang tertentu. Anda dapat lihat bagaimana adanya warna merah. Ditandakan warna merah ini apa maksudnya? Warna merah ini adalah panduan waqaf dan ibtida'. Contohnya apabila anda membaca وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Anda berhenti pada perkataan qablik dan anda tidak payah mengulang daripada perkataan qablik, hanya sambung pada perkataan وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ.
Jadi anda sambung daripada perkataan wabil akhirati hum yuqinun. Jadi memberi panduan kepada anda untuk anda tahu bahawa di sini adalah untuk berhenti dan tidak perlu mengulang, hanya terus ibtidak, mulakan pada ayat yang lain. Begitu juga pada ayat yang ke-9, contohnya ayatnya panjang. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. Disebabkan la ini panjang, jadi di sini anda akan terhenti nafas. Tak salah untuk berhenti di sini kerana maksudnya masih lagi sama. Dan bagaimana untuk anda baca? Adakah baca terus pada wama yash'urun? Maka ini tidak akan menyampaikan maksud yang sebenar bagi ayat yang ke-9. Jadi untuk mendapat maksud yang sebenar, apa yang Allah Ta'ala nak ceritakan pada kita pada ayat ke-9, anda baca balik sambung pada permulaan warna hijau. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Jadi di situ anda dapat melengkapkan ayat dengan sempurna bersama cerita dan kehendak yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada satu-satu ayat. Mudah untuk kita tahu mana ayat yang kita berhenti dan kena ulang dan mana ayat yang kita kena berhenti dan terus sambung untuk membaca ayat yang seterusnya. Jadi panduan wakaf dan ibtidak ni sangat penting sebab bila kita baca Quran, kita tak boleh baca ikut suka kita je. Kita kena baca mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Waqaf dan ibtidak ini juga memberi petunjuk kepada kita bagaimana ayat suci Al-Quran ini bukanlah ayat yang biasa yang kita boleh baca dalam surat khabar, dalam majalah-majalah, kerana dia adalah mukjizat. Jadi bila anda tahu Al-Quran ini adalah satu mukjizat yang besar, satu bacaan yang berpahala, maka bila kita baca, bila kita tekankan, bila kita sebutkan, perlu ada kaedah, perlu ada formula, perlu ada rukun, perlu ada peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan kepada kita. Seronok sebenarnya bila kita baca Al-Quran mengikut pengajaran dan pembelajaran yang direct, yang terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita nak jadi umat Nabi yang sebenar, kita kena baca ayat suci Al-Quran seolah-olah Nabi SAW mengajar kepada kita. Dan saya percaya ibu ayah, kawan-kawan yang menonton memang nak cari sangat Al-Quran yang ada petunjuk wakaf dan ibtidak. Kita takkan rasa susah hati nak baca Quran dan kita tahu apa yang kita baca itu tepat. 114 surah dalam Al-Quran, 30 juzuk dalam Al-Quran, dia bukan turun begitu saja. Turunnya bersebab turunnya ada cerita-cerita penting. Jadi macam mana nak tahu cerita tu? Kawan-kawan yang dikasihi Allah, kalau kita lihat juga, kita dapat lihat pada ayat ke-26 satu ayat yang panjang berkaitan dengan satu kisah yang cukup istimewa yang diturunkan kepada kita. Ayat ke-26 ini adalah ayat yang ada cerita tentang penurunannya. Yang kita sebut ayat 26 ini ada asbabun nuzul. Jadi apakah cerita pada ayat ke-26 surah Al-Baqarah? Maka diceritakan di sini dalam kitab Lubabun Nuqul. Di sini disebutkan ayat ini merupakan bantahan terhadap anggapan dan perkataan golongan yang kafir yang ingkar kepada Al-Quran, yang mengatakan Allah malu menjadikan perumpamaan dengan sesuatu yang kecil dan remeh sekecil lalat semut dan makhluk kecil lainnya. Sesungguhnya hal itu tidak layak untuk mereka ucapkan. Jadi ada asbabun nuzul, cerita berkenaan dengan ayat ke-26. Jadi dalam masa yang sama, anda juga tahu tentang kehebatan dan juga cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran. Dan kita juga boleh tengok kenapa ada tajuk-tajuk pada setiap terjemahan-terjemahan ini. Kita dapat lihat ke sebelah pun ada tajuk-tajuk. Contohnya kita tengok tajuk balasan terhadap orang beriman, perumpamaan dan hikmah dalam Quran, bukti-bukti kekuasaan, penciptaan manusia dan tugas sebagai khalifah, peringatan Allah kepada Bani Israel. Apa maksud dia? Apa cerita dia? Kenapa ada tajuk-tajuk yang dipekatkan ini? Mudah bagi pelajar-pelajar, mudah bagi penceramah, mudah bagi ustaz-ustaz, mudah bagi kita untuk tahu apakah tajuk bagi ayat-ayat ini. Contohnya, ayat yang menceritakan tentang kegembiraan. Kegembiraan ini kepada siapa? Jadi tajuk ini menceritakan tentang balasan terhadap orang yang beriman. Jadi ayat ke-25 ini tajuknya adalah cerita kepada orang beriman.
Tuan-tuan bayangkan, setiap daripada apa yang anda baca pada setiap ayat-ayat ini, ada cerita-cerita dia, ada tajuk dia, dan bagi saya hanya dengan satu ayat sahaja sudah lengkap dengan tajwid, dengan wakaf ibtidak, dengan tajuk pada ayat ini, dengan cerita, dengan terjemahan yang besar, dengan ayat suci yang lengkap dan besar, dengan kertas yang cukup cantik, memberikan satu kepuasan, seronok, puas dan rasa betul-betul dapat ilmu Al-Quran dengan memiliki Al-Quran ini sendiri. Nak memberi petunjuk bahawa selepas daripada ayat ke-24 ini, ayat ke-25 adalah wabashshiril ladzina amanu. Maka diberikan penerangan wabashshiril ladzina amanu untuk memberitahu kepada kita, oh selepas ini muka surat yang kelima, wabashshiril ladzina amanu wa amilus solihat. Maka di sini kita boleh dapat sambungan daripada muka surat yang keempat. Ini memudahkan bagi orang yang menghafaz Al-Quran ataupun orang yang membaca Al-Quran ketika dalam solat untuk mengetahui dan mengulang hafazannya tentang muka surat yang ke-11. InsyaAllah kalau anda dapatkan Al-Quran 35 dalam satu ni, sangat-sangat memudahkan dan membantu anda untuk mentadabbur dan memahami ayat-ayat suci Al-Quran dengan lebih mudah. Kami ada satu pertubuhan yang mana pertubuhan ini menguruskan segala amal-amal kebajikan untuk membantu golongan yang memerlukan. Antara amalan dan juga kerja kebajikan yang kami buat adalah dengan menyalurkan Al-Quran Adi Azhar 35 dalam satu ini kepada anak-anak tahfiz, kepada anak-anak yatim, kepada golongan-golongan yang memerlukan. Oleh itu, anda boleh sama-sama bersama dengan kami. Kita berganding bahu, kita bersatu padu untuk dapatkan Al-Quran Premium 35 dalam satu ini untuk anda baca. Dan yang kedua kaedahnya, kami berikan Al-Quran ini kepada golongan yang memerlukan. Alangkah bahagianya, alangkah indahnya amalan wakaf ini seandainya dapat kita laksanakan dengan betul-betul ikhlas, betul-betul sempurna, betul-betul yakin. Sebab itu, anda keluarkan sedikit harta anda untuk melaksanakan ibadah wakaf. Dan ingatlah, pahalanya berpanjangan. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun. Kata Nabi, barang siapa yang melaksanakan satu kebaikan dan kebaikan itu diamalkan, disebarkan, dikongsikan oleh orang lain, maka berapa banyak perkongsian, berapa banyak amalan, berapa banyak yang dilakukan oleh orang lain di luar sana, asbab daripada anda yang memulakan, maka anda juga akan mendapat pahala wakaf yang sama. Anda juga akan mendapat pahala membaca Al-Quran yang sama. Jadi jangan tangguh-tangguh lagi. Mari sama-sama kita dapatkan Al-Quran ini untuk kita baca, untuk kita amalkan, dan kita dapatkan sekarang untuk kita wakafkan kepada golongan yang memerlukan. Sudah tentu ibu ayah akan tersenyum. Sudah tentu mereka yang tak mampu nak dapatkan Al-Quran yang berkualiti, yang cukup baik seperti ini akan gembira, akan menyebut-nyebut nama anda di dalam setiap doa mereka, akan menyebutkan nama anda dalam setiap sujud mereka. Inilah yang mesti untuk kita laksanakan sekarang, kerana peluang kehidupan ini hanya sekali. Peluang untuk melakukan kebajikan dan kebaikan juga tidak akan datang kembali. Selagi ada masa, jom sama-sama kita laksanakan ibadah wakaf dengan menghadiahkan Al-Quran ini kepada golongan yang memerlukan, anak-anak tahfiz, anak-anak yatim, ibu-ibu tunggal, mereka-mereka yang tak mampu nak beli Al-Quran yang berkualiti seperti ini. Anda boleh laksanakan sekarang. InsyaAllah, moga-moga pahala ini bukan sekadar terhenti pada pahala membaca, memiliki dan membeli Al-Quran, tetapi pahala ini akan berterusan sehinggalah mereka-mereka ini mendoakan kita semua dengan ibadah wakaf yang kita buat sama-sama. Moga-moga dengan segala perkongsian yang saya berikan tentang manfaat, kelebihan ayat suci Al-Quran serta amalan kebajikan wakaf yang saya cadangkan kepada anda juga boleh pergi ke laman web kami untuk anda mendapat makluman yang sebenar, info yang sebenar, gambar-gambar tentang kualiti dan juga tentang bagaimana untuk anda dapatkan ayat suci Al-Quran, Al-Quran Adi Azhar 35 dalam satu. Moga-moga bermanfaat kepada anda semua. Sebarkan manfaat, hidupkan barakah. Moga-moga ia memberikan banyak pahala untuk kita semua. Dan akhir sekali,
Jom sama-sama. Asbab daripada Al-Quran ini menyebabkan kita terselamat daripada api neraka dan berpimpin tangan untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.